أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد ذا كل حرف كتب ويكتب أبدا لبدين ودهر الداهرين اللهم يسر ولا تعسر أما بعد Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin, Muslimat, hadirin hadirat, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajah yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan seharian dengan penuh rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika ada jemaah yang yang tak sihat, saya doakan semoga cepat sembuh ya. Kalau ada yang ada masalah apa-apa ke, kita doakan semoganya ia dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah ya. Kita nak sambung lagi pada siri bicara kita dalam bab tafsir dalam surah An-Nazi'at ini, yang kita sambung kepada ayat 22 dah. Ayat 22 yang mungkin malam ni kita akan cuba untuk habiskan juga ya pada ayat yang 26 itu insya-Allah jika ada izinnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma adbara yas'a, yang bermaksud kemudian berpaling dia serta berusaha tipu daya. Dalam penulisan dalam buku ini ada tertulis tentang panjang lebar ya, tentang pada muka 20 hingga 24 menceritakan tentang Helah, dan dikatakan Fir'aun ini sedang berusaha untuk mengumpul ahli-ahli sihir, nak cari pembantu dia lah dalam ayat ni. Tetapi tuan-tuan boleh baca sendiri pada pengisian pada ayat yang seterusnya itu ya, kerana pada ayat 20 dan 24 ini adalah satu dipanggil Helah kepada Fir'aun ini untuk nak menjadikan dia ni tidak rasa hilang rasa bongkak dan takabur dia itu. Jadi Fir'aun ini mengatakan di sini dia berusaha mengumpul ahli-ahli sihir, nak cari pembantu-pembantu dia lah. Nak cari menteri kabinet dia. Lebih kurang gitulah. Dalam mesyuarat ni macam mana nak buat kepada Musa AS ni. Bukan nak terima sangat benda ni. Bukan dia nak terima sangat Nabi Musa ni, tapi dia nak mencari satu idea untuk nak menjatuhkan Nabi Musa AS. Tapi Nabi Musa ni dia ialah Nabi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ke mana-mana pun dia bawa utusan Allah juga. Wahyu Allah ini nak sampaikan kepada Fir'aun ini, bukannya kerja mudah juga. Sebab Fir'aun ni dibabis kan. Tak ada gear tu lah. Tak ada gear tu dia ada.
Wah bebar dia panggil lebih kurang gitulah. Sebab dia kata nak menentang Nabi Musa AS ni. Dia nak menentang Nabi Musa AS sungguh-sungguh. Lalulah di sini disimpulkan pada ayat yang ke-23, fahashara fanada, maka dikumpulkannya kawan-kawannya, kemudian ia berseru. Kita pergi pada ayat 23. Ni ayat 22 tu dia telah berusaha mengumpul sebanyak mungkin penyihir-penyihir yang ada di Mesir pada ketika itu. Lalu ayat 23 ini pula, lalu dia himpunkan orang-orang dan menyeru, panggil tukang-tukang sihir ni yang ramai. Panggil tukang sihir ni sangat ramai. Katanya biar dua orang tu biar pergi dulu lah. Biar dua orang tu pergi dulu. Balik dulu. Lepas tu kita panggil. Dipanggil puak-puak tukang sihir ni seluruh dunia. Seluruh dunia. Kita kumpul dan kita berlawang. Biar puas hati, kata dia. Maknanya kita kumpul dan kita berlawang, biar puas hati, kita berdebat sini, kata dia. Kita lawang tu biar debat lagi senang. Angkuhnya Fir'aun ni sebenarnya. Angkuh. Rakyatnya. Sebab itulah kata sebahagian para ulama hari ni, Fir'aun yang moden ni bukan moden sangat, peringkat dilalui dah, lepasang dah. Tarah dia Abu Jahal lah. Macam Abu Jahal. Abu Jahal tu kira tahap Fir'aun tu. Jenis kapal dia sikit lah kata. Okay. Lalulah Nabi Musa ni dipanggil habis puak-puak si penyihir. Dipanggil habis, kumpul satu tempat, nak berlawang lah katanya. Nak berlawang sehingga kan biar puas hati, biar ala-ala kita nak buat ke Nabi Musa ni, kita buat puas hati lalu. Biar kita berdebat lah senang. Nak jatuh lalu ni kan. Nampak Nabi Musa nak bawa sangat Tuhan dia macam ipaman macam tu lah. Padahal dia kata macam mana? Fir'aun ni bila dia panggil orang ramai, maka Fir'aun dah mula tunjuk angkuh. Bila orang ramai ni ada depan Fir'aun, maknanya konco-konco dia lah. Pada hak yang percaya pada dia tu, Fir'aun ni tiba-tiba dia jadi megah pula. Dia jadi kesombongan tiba-tiba. Macam mana? Dia kata apa? Akulah Tuhan. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi sekali. Dia mengukapkan sedemikian perkataan tu depan orang ramai, macam nak akad baku jugalah ni. Nak tunjuknya dia Tuhan. Bila depan penyihir tu lah, ada belaka ahli-ahli tukang-tukang sihir tu depan dia. Lepas tu pada masa sama dia mengangkat diri dia ni, akulah Tuhan yang paling tinggi sekali, kata Fir'aun ni. Dalam-dalam nak panggil orang ada juga wah untuk nak mengangkat diri sendiri ni kan. Dan dia memang tolak mentah-mentah Nabi Musa ni. Memang dia akan nak perangkat juga, nak jatuhkan juga Nabi Musa AS ni. Kerana dia tahu dah Nabi Musa ni membawa satu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin, tapi cuma dia macam kita kata tadi lah, kesombongan. Dia bongkak, dia angkuh, dia tak boleh nak terima hakikat benda tu. Dia tengok lebih kepada majoriti luaran lagi daripada apa yang kebenaran yang telah dibawa oleh Nabi Musa AS pada ketika itu. Lalu kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pernah sebut dalam satu ungkapan dia, iaitu dalam 40 tahun
lebih kurang dalam Ibnu Abbas kata dalam 40 tahun dah Fir'aun ni sudah mengaku menjadi Tuhan. Sebelumnya berdepas dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya tu pula dia berdepan dengan Nabi Musa alaihissalam pada masa kedulu lah. Tapi mari pula bila mari Nabi Musa alaihissalam sekali lagi ni, maknanya bila mari Nabi Musa alaihissalam sekali lagi, dia ulang, maknanya ana rabbul ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan. Maknanya dua kali ya. Masuk zaman Nabi Musa dulu dia terus sekali dia mengaku dia Tuhan. Mari sekali lagi hak wahyu ni, hak yang hak yang Nabi Musa bila mari Nabi Musa sallallahu sekali lagi dia ulang balik Fir'aun ni. Dia kata ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang tinggi sekali. Aku Tuhan yang paling tinggi sekali. Dia ulang tu juga. Ini perangai Fir'aun. Lalulah pada ayat yang 24 kan. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka berkatalah ia, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Dia kata alang-alang dia tengah tu korang, dia mengaku dia pun Tuhan juga. Ini Fir'aun. Dia berbuat demikian balik. Dia kata aku Tuhan kamu yang tinggi. Dia kata ayat 24 tu, supaya nampak benar apa yang dikata tu, dia pun panggil supaya nampak benar apa yang dia kata, seolah macam benar lah dia tu Tuhan. Lalulah dia pun panggil Haman, dipanggil Haman. Ya Haman, maknanya kalau boleh membakar bata-bata tanah ni, biar buat bangunan tinggi. Aku nak ginta di mana ketuhanan Nabi Musa alaihissalam. Maknanya Fir'aun ni dia telah memberitahu kepada Haman, dia suruh bakar bata-bata tanah ini, buat bangunan sangat tinggi. Kata dia, aku nak ginta di mana ketuhanan Nabi Musa alaihissalam. Pada masa itu, sebab aku rasa dia ni macam pembohong. Fir'aun kata, rasa-rasa macam dia macam pembohong je. Dia dah puas hati lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia tetap akan cari halah, cari jalan untuk nak menyikirkan, nak menghapuskan Nabi Musa alaihissalam. Pada masa yang dibawa itu, bila dia sombong, angkuh, takabur, bila sampai ke muncak kezaliman si penguasa itulah saat kehancuran semakin hampir. Bila dah nak habis pada ayat ini, bila dia Fir'aun ni, bila dia semakin hampir sombong, semakin angkuh, semakin takabur, bila sampai ke muncak segala kezaliman si penguasa itulah saat kehancuran semakin hampir, saat keruntuhan semakin hampir. Maknanya sudah dekat dengan kebinasaan dia. Maknanya nak berakhir lah tu, pada era zaman Nabi Musa alaihissalam. Lalulah pada ayat yang 25, apa kata Allah lagi? فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Maka dibinasakan Allah Fir'aun itu dengan azab akhirat dan dunia. Kata Allah, maka Allah menyeksa Fir'aun di akhirat dan di dunia ini dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya. Apabila datang azab Allah ini,
Maknanya dikatakan Allah menyiksa Fir'aun di akhirat dan di dunia ini dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya. Dalam nota tu tulis sikit dalam nota ni ada dalam sebut, yakni ditimpa seksa azab di dunia, ditenggelamkan orang-orangnya di laut, dan diseksa di akhirat dalam api neraka, tuan-tuan. Maka berakhirlah yang dikatakan Fir'aun ini akan diazabkan oleh kedua-duanya sekali, dunia dan akhirat. Kena belaka, tuan-tuan. Kena belaka. Okey. Jadi kena dua-dua sekali. Dunia pun kena. Dunia ni mati lemah lah, hak tenggelam tu. Kita tahu yang tenggelam tu. Akhirat pun kena juga. Akhirat pun kena juga. Iaitu azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan kucu-kucunya. Okey. Maknanya azab Allah ini sangat pedih untuk memberi kebinasaan kepada balasan kepada Fir'aun ini kerana atas kesombongan dan perbuatan dia tadi itulah, ya. Yang dikatakan sangat angkuh, sangat tidak yakin kepada Nabi Musa SAW. Bukan orang lain, anak dia juga. Orang yang Nabi Musa kan besar dalam istana dia kan. Tapi tak boleh nak terima hakikat sebenarnya. Tak nak terima yang perkara yang Allah sudah sampaikan tu. Kerah kepala sungguhlah orang tua ni, jenis Fir'aun ni. Orang panggil Fir'aun orang tua lah. Kerah kepala lah, ya. Maka ayat 26 mengatakan di sini inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada kejadian itu i'tibar untuk orang yang sangat takut, tuan-tuan. Dalam cerita ini, apabila Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan Nabi Fir'aun ini, maka di hujungnya Allah Subhanahu wa taala menitikkan satu ibrah ataupun satu pengajaran untuk kita ambil daripada kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Kita ambil daripada ini. Kita boleh tengok pada ayat 26 pada muka surat apa? 28 kan? Ada di situ. Dia memberitahu bahawa pada ayat Allah mengatakan, sungguh-sungguh pada kejadian yang terjadi pada Fir'aun itulah itibar dan perhatian untuk orang-orang yang menakuti Tuhannya dan menakuti sengsara dan kecelakaan dunia dan akhirat. Ditulis sini. Tetapi kita boleh ambil sedikit pedoman di sini dalam pengisian ayat ini. Maka sehendak dan sepatutnya tiap-tiap orang mengambil iktibar dan perhatian daripada kejadian-kejadian yang telah terjadi pada orang-orang dahulu, supaya dia mengetahui apa-apa yang jadi akibat kesudahan tiap-tiap perbuatan manusia buruk baiknya. Mana yang baik, tiru dan contohlah. Mana yang baik kita ambil sebagai contoh, kita ambil sebagai pedoman, kita ambil sebagai tauladan, pengajaran untuk kita nak bentuk dalam hati kita itu menjadi seorang yang bukan bersifat golongan orang Fir'aun tadi tu. Mana yang buruk atau jahat, hendaklah jauh dan hindarkanlah pada perangai-perangai yang dikatakan orang-orang Fir'aun ini. Okey.
Di sini dia mengatakan bahawa mengambil iktibar bagi orang yang berfikir. Bagi orang yang berfikir, orang yang reti bahasa dipanggil. Tak, reti bahasa ni, dia kena mikir tu jangan sekali dua saja tuan-tuan. Mikir tu kalau boleh, biarlah berkali-kali kalau kita nak buat sesuatu benda. Dah faham, tanya orang. Tanyalah mana-mana pun, ayah kita ke, mak kita ke, nak buat satu benda tu, bincang dulu. Supaya kita tidak masuk perangkap daripada perangkap kebinasaan dan kehinaan di sini. Inilah pengajaran dia daripada ayat yang terakhir 26 tu. Sebelum nak habis pada bicara tentang kisah Nabi Musa AS ini. Tetapi dalam bab ini pula, bagi orang yang dikatakan orang yang sombong di Mekah pun juga kena faham juga. Kan orang Arab kan ada yang sombong, ramai sombong orang Arab ni. Jenis kapal juga sesetengah orang Arab ni ya. Kalau siapa pernah pergi Arab tahulah macam mana. Sebab kadang-kadang orang Arab ni hak baik-baik sungguh tuan. Hak sombong, hak degil sungguh. Hak jahat sungguh. Hak betul benda pun ada. Jadi betul benda ada. Tak nak ayatnya macam-macam wajah orang Arab ni. Kita sebut orang Arab ni baik belaka dah. Dak juga. Nak ayatnya hari ni kalau ikutkan di Mekah pun, kabilah-kabilah daripada Saki-Baki, apa ni, orang-orang daripada Abu Jahal dulu, Gang Abu Talib ada lagi, tapi dah kuat macam dululah. Tak ada kesatuan mana dah. Ada, tapi nusuk-nusuk gitu lah. Ni yang beritahu ni seorang yang alim ulama juga yang menceritakan pada saya. Maknanya ada, tapi macam tak berapa kuat sangat. Di Mekah tu, geng-geng Abu Jahal, Abu Talib semua tu. Maknanya kalau ada pun macam nusuk sikit lah. Dia tak berapa nak menyelah sangat. Dia pasal dia tahu kekuatan Islam di Mekah ni majoriti. Dulu dikatakan macam ada persatuan Abu Jahal, persatuan geng ni pula geng apa ni, hak nak pelingkup Abu Talib, macam-macam lah. Banyak sangat geng-geng pada masa tu nak membentuk satu jawatan kuasa pada masa tu di kota Mekah lah. Pada masa zaman Nabi, tengah dalam keadaan lemah pada masa tu, kerana dikata macam-macam, orang-orang Mekah pada masa tu disindir macam-macam lah orang kata ke Nabi, sampai ke penuh keluarga Nabi ni dibaikot oleh orang-orang yang pengikut-pengikut Abu Jahal ni pada masa tu, sampai ke dibaikot sama sekali. Tetapi itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala lah ya. Tetapi dalam kisah ini juga yang dikatakan supaya kita kena berfikir, ambil pengajaran daripada kisah Nabi Musa SAW ini dengan Fir'aun, supaya pengajaran di sini iaitu macam saya katakan tadi, orang seperti orang yang sombong yang ada di Mekah sekarang ni juga faham bahawa kalau lawan pada perjuangan Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mu akan jadi macam Fir'aun juga. Dalam dikatakan perangai itulah, kalau kita lawan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ni macam seolah macam perangai macam Fir'aun juga. Macam seolah gitulah kata ulama kata. Dan dikatakan nama Fir'aun ni jangan ambil lah macam saya katakan dulu tu. Nama apa? Yang sebut awal tu. Nama apa? Nama pertama Fir'aun tu. Dah tahu dah. Apa dia? Cuba tengok balik dalam tafsir tu. Bukan murid bukan apa dia? Toru. Bukan Toru. Kalau murid bukan tu pengkaji daripada Perancis yang mengkaji mayat Fir'aun tu, yang masuk Islam tu. Apa dia?
Nama yang pertama sekali nama Fir'aun tu. Baru lagi benda pas saya cover. Ramsi. Ramsi. Nama bukan Resi. Ramsis. Ramsis ni nama Fir'aun yang pertama. Nama Fir'aun. Jangan pula nama Ramsis pula. Ra mim sin yasin. Ramsis. Ramsis. Nama Fir'aun tu. Jangan pula kita suka pula comel pula nama tu ustaz tu kata Ramsi lah. Jangan nama Fir'aun tu. Nama Fir'aun Ramsi tu. Ra mim sin yasin. Ra mim sin yasin. Ramsis. Ramsis. Nama yang pertama lah tu nama Fir'aun. Tapi kita dengar nama Fir'aun ni nampak macam kasar tau. Hakikatnya Fir'aun ni macam saya kata hari itulah, maksud dia adalah istana. Satu bentuk mahligai. Orang gelar macam Fir'aun ni rupa-rupanya Fir'aun tu maksud dia istana. Mana mahligai, satu bentuk tertegaknya. Ada dalam, cuba tengok balik saya kabar minggu lepas tu kan. Ada kan? Cek balik dalam ni. Kita tengok balik apa maksud dia. Kalimah Fir'aun ni ambil daripada nama dua lafaz. Dari dua lafaz iaitu fil. Fil itu dia dengan makna al-qasru. Al-qasru nama fil tu. Maknanya istana. Istana ataupun singgahsana ataupun mahligai. Ni kena faham ni molek ni ya. Kena tahu molek. Perkataan daripada dua lafaz dia katakan fil itu dengan makna al-qasru yang mana istana ataupun singgahsana ataupun mahligai. Yang kedua aum. Fil aum. Aum tu maksud dia lafaz pada al-azim. Al-azim. Bukan awal harimau tu. Aum tu lafaz pada al-azim. Kena tahu ni kena belajar ni. Al-azim yang bermaksud iaitu pemilik istana besar. Aum tu bila gabung jadi Fir'aun. Dia jadi Fir'aun tu lah maksudnya adalah pemilik istana besar ataupun dipanggil al-qasru istana singgahsana. Boleh pakai belaka lah bila dah jadi gabung dua tu. Nak royaknya. Seperti itu. Faham kena tahu. Satu lagi Ramsi. Ramsi tu kena tahu juga nama Fir'aun. Nama yang pertama Fir'aun. Ramsis. Kalau Fir'aun tu dua asal dari dua perkataan Fir'aun. Fir antara dipanggil al-qasru singgahsana ataupun istana, dan aun tu al-azim, iaitu pada ayat al-azim iaitu pemilik istana besar lah. Pemilik istana besar itu namanya Fir'aun. Fir'aun tu nama nampak seru tau. Fir'aun ni rupanya istana je. Istana rumah besar rupanya dia. Dalam pengajaran lagi di sini dalam masuk ayat 26 ya, kita apabila nak buat sesuatu tindakan tu seperti yang saya kata tadi, tolong rujuk dululah mana-mana pun, baik dari segi hukum akal ke, dari segi nak buat keputusan nak pergi jalan jauh ke, kena banyakkan bertanya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nak tahu, kena tanya orang yang lebih tahu benda itu. Quran dah jelas dah. Kata Al-Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dengan Ibn Qayyum, dia mengatakan bahawa kalau boleh kita, dalam hati kita ni masih ada lagi sifat Fir'aun sebenarnya.
Apa dia sifat Fir'aun tu? Dia suruh kita buang sikap sombong, sikap takabur, sikap angkuh semua tu. Sebab Imam Al-Ghazali kata dengan Ibn Qayyim kata, sebab kedua-dua sifat yang dikatakan takbur dan sombong ini adalah antara sifat yang kegemaran orang Fir'aun lah. Orang Fir'aun. Jadi katanya kena buang lah kita ni kalau ada kakak asal deki ke sombong tu, sifat aku nak banggakan diri tu, nak besarkan bangga tu, maknanya cepat-cepat je suruh kita buang. Ini pesan Al-Imam Al-Ghazali dan dalam Ibn Qayyim, ia mengatakan sebegitu. Dalam kita nak ambil sebagai satu pengajaran iktibar daripada ayat 26 tadi. Jangan kita jangan pula kita dikatakan kita sombong ini dengan pelbagai benda lah pangkat semua tu. Nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada apa-apa, tuan-tuan. Nabi pun pernah sebut dah. Maknanya harta benda ni tuan tak nak pandang pun. Wajah kamu tuan tak nak pandang pun. Hak tuan pandangnya hati kamu dan keikhlasan kamu tu, Nabi kata. Hak tu yang Allah pandang. Yang ni Nabi sebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kita kena elok daripada segala penyakit yang pernah Fir'aun pernah ambil dulu, kita kena buang habis lah kerana Fir'aun ni kisah Nabi Musa SAW dikatakan banyak jugalah Allah Subhanahu Wa Taala rekod dan rakamkan dalam Al-Quran supaya kita ambil pengajaran di sini. Okey, habis pada ayat 26 dah, 26. InsyaAllah kita sambung lagi pada ayat 27 pada minggu depan. Dah cek minggu apa? Ni akhir ayat Nabi Musa dah ni pada minggu depan ni insyaAllah sambung ayat 27, ayat yang lain ni kisah yang dikatakan Nabi Musa al-Sadiq supaya nak memberi rasanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi dalam usaha dakwah Nabi dengan Nabi Musa sallam lebih kurang bersama, tuan-tuan. Hebat-hebat berlaku ujian. Nabi Muhammad, Nabi kita pun banyak ujian, Nabi Musa sallam pun banyak ujian juga. Jadi ulama tafsir mengatakan bahawa di sini memang dikatakan ujian kedua-dua Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa salam sangat-sangat dekat dengan ujian yang dikatakan keseluruhannya lah, ujian dari semasa ke semasa itu. Jadi kita habis ini dulu pada ayat yang ke-26. InsyaAllah pada minggu depan kita sambung pada ayat yang 27 dengan ayat yang baru. InsyaAllah. Bisa pukul apa? Nabi dah kita habis awal sikit malam ni sebab malam ni saya ada kalau ikutkan ada solat ajak juga di jemaah saya dengan tahlil, tapi saya difahamkan sini pun solat ajak maknanya saya air sini duduk kejap insyaAllah. Sebab dia orang anak dia nak nikah hari Sabtu ni. Jadi kita buat solat ajak di rumah dia juga pada isyak ni Tapi selesai dulu lah semalam saya berprogram di Darfalah, anak yatim kat Darfalah tu. Program baca Yasin juga. Jadi padat sungguh lah tengok ni minggu ni Tapi tak apalah niat kita kerana Allah ni nak bagi je manfaat ilmu kepada kita semua supaya sikit sebab kita boleh faham dalam majlis ilmu yang kita bawa insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.